Okay, hai. Assalamualaikum. Kita sambung lagi tajuk penyelesaian segitiga. Kita masuk kepada petua cosinus. Okay, kita imbas kembali apa yang telah pelajari dalam petua sin. So, ni ada segitiga. Okay. So, kita nak tulis petua sin, dia mesti sisi yang bertentangan dengan sudut. Sudut dengan sisi yang bertentangan dengan sudut tersebut. So, x per sin x sama dengan y per sin y sama dengan z per sin z. Okay, ni petua sin. Okay, contoh soalan. Okey, kalau awak diberi sudut, dua sudut dan satu panjang sisi, awak boleh gunakan petua sin. Okey, 8 cm ialah panjang sisi yang bertentangan dengan 45 darjah. So, 8 per sin 45 sama dengan x yang awak nak cari, x per sin dengan 110. So, awak silangkan, dapatkan jawapan x. So, x sama dengan 10.63 cm. Okey, petua sin digunakan apabila ada dua sudut dan satu panjang sisi diberi. Kemudian ada dua sisi dan sudut bukan kandung diberi. So, ingat semula sudut bukan kandung apa maksud dia? Sudut kandung apa maksud dia? Okey, kita masuk pada petua cosinus. Okey, ni adalah petua cosinus. Okey, saya tak akan ulas lanjut macam mana boleh dapat A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Ini tahu boleh baca dalam buku teks. Saya tak akan ulas lanjut lah. So, cuma nak tahu dia punya trend, awak tengok ni tiga jenis, tapi dalam exam dia bagi satu je. Awak kena tahu je, kalau awak buat cos A, depan dia pun akan jadi A. Kau kena pandailah sudut yang awak nak, dia punya sisi yang bertentangan akan jadi perkara rumus dia. Kalau cos B, sudut B yang bertentangan dia adalah sisi B kan. So, sisi B dekat depan lah. So, yang ini C. So, depan dia adalah sisi yang bertentangan adalah C. So, awak tengok A, B, C. Lepas tu, yang belah kanan ni adalah B dengan C. So, tolak 2BC cos dengan A. A yang kat depan ni lah. Kalau awak buat B, A dengan C. Sini AC cos B dan seterusnya. Okay, bagaimana nak menulis petua cos ni? Contoh dia, kalau awak ada segitiga, soalan segitiga. So, kalau kata awak nak Y, sudut di Y. Okay, Y kuasa 2. Sisi Y kuasa 2. So, sudut yang bertentangan dia adalah sudut Y lah. So, kat sini mesti Y. So, yang selebihnya Z dengan X. So, X kuasa 2 tambah Z kuasa 2 tolak 2XZ cos Y. Okay, dalam kes ni cos Y ni kalau theta, kat sini theta. So, kita gantikan Y ni sebagai theta. Okay. Okay, contoh dalam awak punya buku kerja, muka surat 179. Macam mana kita nak tuliskan rumus petua cosinus ni. Okey. Okey, kat sini dia bagi sudut yang ini. So, kalau sini sudut dia yang bertentangan dengan dia adalah sisi C. So, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos theta. Okey, kalau yang ini 35 dengan R. So, R kuasa 2. Sini ada Q. Sama dengan P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 tolak 2PQ cos 35. Okay, ini bahasa Melayu. Okay, bahasa Inggeris C lah. Okay, kalau yang ini pun sama. So, Z kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X Y cos 60. Okay, dan nombor 4 pun sama. So, ini sudut dia yang bertentangan dia akan jadi perkara rumus. So, M kuasa 2 sama dengan K kuasa 2 tambah L kuasa 2 tolak 2KL cos 55. Okay, next. Soalan nombor 1. Okay, kita menyelesaikan masalah. Tadi kita dah tahu macam mana nak menulis petua cosine. Okay, hitungkan panjang LM. Okay, diberi dua sisi dan satu sudut kandung. Sudut kandung sisi 4 cm dengan 5.8 cm. So, awak nak cari LM. So, LM ni diberi kat sini kan. Okay, so LM akan jadi perkara rumus. So, LM kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 5.8 kuasa 2 tolak 2 darab 4 darab 5.8 darab dengan cos 48. So, awak kira 4 kuasa 2 tambah 5.8 kuasa 2 tolak kurungan 2 darab. Okay, nak menulis dalam kalkulator, nak menaik dalam kalkulator pun kena hati-hati lah Okay, so awak kira awak akan dapat, pasal awak akan ambil punca kuasa. Okay, berapa awak kira? So, awak akan dapat LM sama dengan 4.312 cm. Okay, soalan nombor 2, dia suruh cari sudut. Okay, dia suruh cari sudut BCA. BCA, so sini sudut dia. So, bila awak nak sudut yang ni, perkara rumus dia siapa? Yang bertentangan dengan dia lah. So, 12.67 kuasa 2 sama dengan yang sisi yang 2 lagi, 16.78 kuasa 2 tambah 19.97 kuasa 2 tolak 2 darab 16.78 darab dengan 19.97 darab dengan cos C. Okay, so awak ada markah yang untuk tulis rumus petua cosinus dengan baik. So, jangan kira apa-apa. Awak hanya perlu guna je A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC darab dengan cos C. Macam tu lah.
Okay, jangan kira lagi. So, kita bila dah tulis ni, awak akan dapat markah baru awak kira. Untuk mengira benda ni, awak kena tahu apa benda sebutan yang awak kena buat dulu. So, yang ni adalah nombor bulat. Ini nombor bulat. Tak ada masalah awak nak tambah. Tapi yang ini bukan nombor bulat. Sebab dia ada satu sebutan yang awak tak tahu, iaitu cos C. Awak tak tahu sudut C tu berapa. Jadi, itu adalah sebutan yang berbeza. Sebutan yang ni adalah sebutan yang serupa sebab dia nombor bulat. So, yang ini pun sebutannya serupa. Jadi, awak tahulah sini ada tanda negatif, awak bawa ke sana. Yang 2 darab 16.78, darab ni, ni boleh darab. So, awak darab dulu. 2 darab 16.78 darab dengan 19.97. So, awak akan dapat 670.1932. Yang ini saya bawa ke sana supaya dia jadi positif. So, 670.1932 cos C. Okay, so yang ini saya tendang ke sana. So, yang ni tendang ke sana, tolak lah. So, 16.78 kuasa 2. 16.78 kuasa 2. Tambah 19.97 kuasa 2. Tolak 12.67 kuasa 2. Tolak sebab bawa ke sana tolak. So, awak akan dapat 519.8404. So, awak nak cari cos C. Okay, ni bawa ke sana jadi bahagilah. 670.1932 darab cos C. So, darab bawa sana jadi bahagi. So, jawapan tadi awak bahagikan dengan 670.1932. So, awak akan dapat 0.775657. Jawapan cos C ni mesti kurang daripada 1 So, nak cari C, awak kena inversekan cos. Macam nak inverse cos? Awak tekan shift, tekan cos. So, cos negatif 1. Okey, awak akan dapat 39.14 darjah. So, awak kena bagi dalam 2 tempat perpuluhan sahaja Kalau dah sudut ataupun awak nak bagi dalam minit pun boleh. Jadi 39 darjah 8 minit. Okay, next soalan nombor 3. Nombor 3 ni awak cuba buat sama je. Dia suruh cari panjang XY ni kan. So, awak jadikan XY perkara rumus. Okay, buat formula dia dulu. Kemudian awak kira, so awak akan dapat XY dia sama dengan 11.45 cm. Okay, awak ambil punca kuasa semua. Okay, nombor 4. Rajah dibawah menunjukkan sebuah segitiga ABC. Hitungkan sudut yang terbesar bagi segitiga tersebut. So, awak diberi 3 sisi, awak kena cari sudut yang paling besar. So, awak kena buat pilihan yang bijak lah. So, saya dapat tahu, kalau nak tahu sudut yang terbesar ni, beza antara sisi dia tu, sudut kandung dia tu, beza antara sisi sudut kandung tu adalah yang paling kecil. Okay, kalau awak tengok 11.23 tolak 8.56, awak akan dapat beza dia 2.67. Kalau awak ambil 11.23 dengan 14.51, awak akan dapat 3.28. Okay, kata yang ni 14.51 tolak 8.56, dia akan jadi 5.95. Okay, kenapa kita pilih yang atas? Sebab ada kaitan dengan formula lah A kuasa 2 tu. Sebab nak tahu sudut dia cos C tu mesti yang paling besar. Dia punya nisbah tu. Okay, jadi sudut yang paling besar adalah sudut di sini. Okay, so awak buatlah. Ini adalah sisi yang bertentangan. So, awak buat 14.51 kuasa 2 sama dengan 8.56 kuasa 2 tambah dengan 11.23 kuasa 2 tolak 2 darab 8.6 darab 11.23 darab dengan cos A. Okay, so kira-kira pindahkan benda ni dulu ke sana. Yang ini yang bawa ke sini. Okay, yang ni boleh darab macam biasa. Kemudian ambil shift cos. Awak akan dapat sudut di A ialah 93.33 darjah. Okay, yang ni soalan nombor 1 adalah soalan menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus cosine. Okay, tengok soalan nombor 1 diberi AD ialah 6.5, AC 5.1, CD 2.3, BC 6.59 dan sudut ABC ialah 47 darjah. Hitungkan panjang hitungkan sudut ACD. ACD, so sinilah. Okay, so yang ini guna petua cos. Nanti kita buat kesimpulan bila masa kita guna petua cos. Okay, yang ini awak buat sudut yang awak nak ni. Okay, so sisi yang bertentangan jadi perkara rumus. Okay, 5.1 kuasa 2 tambah 2.3 kuasa 2 tolak 2 darab 5.1 darab 2.3 darab dengan cos C. So, ini sama juga. So, awak akan dapat cos C berapa. Ambil dia punya songsangan. Okay, so awak akan dapat C dia ialah sudut di C ialah 117.82 darjah. Okay, next. Soalan B. Panjang AB. Panjang AB yang ni. Okay, diberi 5.1 dengan 6.9 ni. Okay, so kita dah belajar sebelum ni kan, kita kata kalau diberi 2 sisi dan satu sudut bukan kandung. So, boleh guna petua sin kat sini. So, awak dah ada sudut yang ni lah 117.82. Awak boleh dapat sudut kat sini, betul?
So awak just tolak je lah kan 100 sudut dekat BCA tu 180 darjah tolak dengan 117.82 darjah. So awak akan dapat 62.18. So awak boleh guna petua sin. So awak nak tahu AB sama dengan sin 62.18 sama dengan 5.1 per sin 47. Okay, so awak kira darabkan silang. So AB akan dapat 6.167. Okay, soalan nombor 2. Rajam menunjukkan dua buah segitiga diberi AD sama dengan 12, CD 10, AB 8. Carikan panjang AC. Okay, ada suruh cari panjang AC ni. Ini boleh guna petua sin ke macam mana? Sebab dia ada beri dua sisi dan satu sudut kandung. Okay. Boleh guna petua sin ke? Dia ada bagi maklumat lagi. Dia bagi tahu BAC ialah 30, cos ABC ialah 35. Cos ABC. ABC ni cos. Cos apa? Cos kalau saya handsome. Sebelah bagi hypo. Sebelah dia 5, hypo dia sebelah dia 3, hypo dia 5. Okey. Okay, yang ni boleh guna petua cos. Sebab ini sudut kandung yang diberi. Cos benda ni ialah 3/5. So, ini adalah 8 dengan 5. Okay, AC kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Tolak 2, darab 8, darab 5, darab dengan cos B. Okay, cos B tu kita dah tahu sebab dia dah bagi kat sini. Dia terus bagi. Tak perlu awak masukkan sudut, cari sudut tak perlu. Cos B itself ini adalah 3/5. So, boleh kira lah 8 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2 darab 8 darab 5 darab cos pula. Darab 3/5. Cos B itu ialah 3/5. So, awak tak perlu nak cari sudut dia. Apa dia dah bagi awak ni sebuah trigo tersebut. So, awak boleh kira AC kuasa 2 bla bla bla. Ambil punca kuasa. Awak akan dapat 6.403 cm. Okay, soalan B. Carikan panjang ACD. Panjang sudut ACD yang ini. Okay, awak telah tahu 6.403 ialah yang ini. Okay, awak nak cari sudut tu. So, awak diberi 3 sisi, kemudian awak kena cari sudut. So, ini sudut yang awak nak. So, yang bertentangan dengan dia adalah 12 kuasa 2 akan jadi perkara rumus. So, 6.403 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab apa? Darab dengan cos C. So, yang tolak 2 darab ni awak bawa ke sana. Ni tendang ke sana lah. Okay, so awak kira ambil dia punya shift cos. Awak akan dapat C, sudut DC ialah 91.34 darjah. Okay, next. Soalan nombor 3 last. Cari sudut ADC. Okay, ADC ni awak boleh guna petua sin. ADC, sini. Okay, dan sini 8cm sama saiz. Okay, ACB ialah sudut cakar. ACB ni sudut cakar. Okay, diberi sudut cakar panjang ADC. Okay, awak boleh cari sudut di sini dulu. Awak cari sudut kat sini gunakan petua sin. So, 9 per sin C sama dengan 8 per sin 55. So, awak cari sudut C. Ingat sudut cakar kan sudut yang lebih pada 90 kurang dari 80. So, awak akan dapat C tu 67.15. Tapi sebab C tu sudut cakar, awak kena tolak lah. 180 darjah tolak 67.15 darjah. So, awak akan dapat 112.85 darjah. Okay, bila okay, tadi awak dapat sudut ACB yang cakar ialah 112.85 darjah. So, ini 112.85. So, yang ini ialah 180 tolak dengan 112 lah. 180 tolak 112.85 darjah. So, akan dapat sudut tirus dia 67.15. So, sebab ini adalah sama kaki. Sini 8, sini 8. So, sudut dia pun mesti sama. So, sudut D adalah 67.15. Okay, panjang CD. Carikan panjang CD. Okay, awak dah ada dua sudut. Awak tahu awak ada dua sisi juga. Awak boleh guna petua sin lah. Okay, so 8 per sin 67.15 sama dengan okay, ni dengan ni. Yang ini
dengan ni. Okay. So CD sama dengan sin berapa? CD yang awak nak cari kan. So 180 tolak dengan 67.15. Dapat situ, dapat jawapan dia 45.7. So awak kira-kira silakan, awak dapat CD dia 6.213. Okay, bila masa putus kos digunakan, apabila dua panjang sisi dan satu sudut kandung diberi. Contohnya macam ni. Awak diberi dua sisi. Okay, dan satu sudut kandung. Kemudian awak cari lagi sisi satu lagi. Okay, ni sudut sisi yang diberi yang awak tahu. Sini sudut kandung dia. Ni. Okay, next. Kalau 3 panjang sisi diberi. Tak ada sudut tapi dia cari panjang sisi. So, awak kena cari sudut tu lah. So, kalau dia beri 3 sisi, awak kena cari sudut. Itu kena guna petua kos. Senang nak guna petua kos ni bila ada 3 sisi, cari sudut. Kemudian dia bagi 2 sisi dengan satu sudut kandung. Selain daripada tu, boleh guna petua sin. Yang ni awak kena pandai lah. So, kalau awak nak cari sudut ni, yang bertentangan dia akan jadi perkara rumus. Okey, part terakhir lah part mencari luas segitiga. Okey, so ni luas segitiga. Biasa awak guna dekat luar form, luas sama dengan 1/2 kali tapak kali tinggi. Ini contoh segitiga, awak cari 1/2 darat tapak, darat tinggi. So tapak dia A, B, tinggi dia lah H ni lah. So tinggi ni biasanya kadang-kadang awak jumpa dalam soalan, dia ada tulis jarak terpendek, the shortest distance. So jarak terpendek. Bila awak kata jarak terpendek tu maksudnya tinggi lah sebenarnya, jarak terpendek. Okey. Okay, ini adalah formula luas yang awak belajar masa menengah rendah. So, bila masuk dekat penyelesaian tiga-tiga, kita ada satu lagi tambahan formula. Okay. Dia formula je berbeza, tapi jawapan awak akan dapat sama lah. Okay, so A sama 1/2 B C sin A, ataupun A sama 1/2 A C sin B, ataupun A B sin C. So, untuk mencari luas, maklumat 2 panjang sisi dan 1 sudut kandung perlu diberi. Okay, contoh kalau saya ambil formula yang pertama ni. Katakan sini A, sini B, sini C. So, kalau awak diberi B dengan C, awak tahu panjang B dengan C, awak kena tahu sudut kandung dia. Sudut kandung dia adalah sudut yang bertentangan dengan panjang A ni. So, ini adalah A kan. Betul? Kalau awak tahu AC, sudut kandung dia adalah sin B. So, ini adalah sudut kandung yang dikandungi oleh B dengan C. Okay, kita tengok contoh soalan nombor 1. Cari luas segitiga ABC. So, formula senang lah. Awak ada sudut kandung kat sini. Awak ada 8 dengan 6. So, A sama dengan 1/2. Darat 8, darat 6. Darat dengan sin 120. So, boleh kira dapat berapa lah. So, yang kat sini, awak tahu 6 dengan 125. Sudut kandung dia lah yang berada di dalam ni lah. So, bila awak nak kira, 360 tolak dengan 250. So, dapat 110. So, A sama dengan 1/2. Darat dengan 6. Darat 12.5. Darat dengan sin 110. So, awak akan dapat berapa lah jawapan dia. Okey. Next, kalau diberi soalan tu tak direct, dia bagi awak luas, dia suruh cari panjang. Suruh cari panjang PR. So, ini sudut kandung awak. So, A sama dengan 1/2 darab dengan PQ, darab PR, darab dengan sin 69. So, A telah diberi. So, A 80. 1/2 darab PQ. PQ ialah 11.5. PR awak kena cari darab dengan sin 69. So, awak darabkan dulu. Darab dengan ni kan. So, bawa ke sana jadi 80 bahagi jawapan yang awak darab tadi sama dengan PR. So, carilah PR berapa. Okey, untuk soalan nombor 4, dia beri awak 3 sisi tapi tidak diberi sudut. Untuk cari luas, awak perlu ada 1 sudut kandung dan 2 sisi. So, kalau awak ada sisi yang ni, sisi ni, awak kena cari sudut ni. Awak kena ada sudut ni. Kalau tak, awak tak boleh cari luas. So, kat sini, kalau awak kira nak cari sudut A, awak kena guna petua cos. Petua cos maksudnya awak cari sudut A tu berapa. Bila awak dah cari sudut A, barulah awak masukkan dalam formula luas. 1/2 darat dengan 7.9, darat dengan 6.8, darat dengan sin sudut dekat A. Okey, jalan kerja ada 2 step kat situ panjang. Tapi kita akan ada satu lagi rumus yang lebih senang untuk jawab soalan ni. Okey, nama dia adalah rumus Heron. Rumus Heron ni digunakan jika 3 panjang sisi diberi. So, ini formula dia A, luas. A adalah area, luas sama dengan punca kuasa semua sekali. S darab S tolak A, S tolak B, S tolak C. So, apa tu S? S ialah hasil tambah 3 sisi yang diberi. Kita bahagi dengan 2A tambah B tambah C. Bahagi dengan 2. Okey, macam mana nak guna? Okay, ni soalan yang tadi, dia beri 3 sisi. So, awak dah cari gunakan rumus Heron. Lebih mudah lah. So, S, awak kena cari S dulu. A, ni B, ni C. So, 5.4 tambah dengan 6.8 tambah 7.9. Bahagi dengan 2. So, awak akan dapat S tu 10.05. So, dah cari luas sama dengan punca kuasa S 10.05. Darat dengan S tolak A. 10.05 tolak dengan 5.4. Darab dengan kurungan 10.05 tolak dengan B 6.8. Darab dengan S 10.05 tolak dengan 7.9. Kira dulu ni darab darabkan dengan 10.5 dan ambil punca
kuasa awak akan dapatlah luas dia. Okey, ini adalah contoh aplikasi penyelesaian segitiga. Kalau awak perhatikan dalam buku awak tu, dia ada satu simbol AR. Awak boleh download AR tu dekat Play Store dan dia akan bagi awak bentuk 3D lah. So, ini saya scan jadi bentuk 3D macam ni. Okey, diberi AB6, so dia nak cari sudut BGD. Mana BGD? Kalau sini G. Okey, ni ini yang saya buat untuk boleh ni lah kan. Tengok gunakan handphone awak, scan benda tu guna AR tu. Boleh nampak dia punya tu lah. Okey, so awak nak tahu BGD. Sudut di BGD kat sini. So, kalau saya transform dia jadi gambar. B kat sini. G kat sini, D kat sini. So, awak nak sudut kat sini. So, sekarang ni awak tahu tak BG tu berapa? Tak tahu. Sudut tak tahu. BD berapa? Tak tahu juga. So, awak kena carilah. BG ni senang nak cari kan. Kalau kata sini CG ni 3, B ni ialah 4. So, ini mesti tinggi dia tegak kan. Sini sudut tegak. So, sini akan jadi 5. BG tu 5. So, 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Hypotenuse. So, dapat 25. Punca kuasa dapat 5. So, untuk cari BD. BD yang ini. So, ini 6. Sini 4. So, kena guna Pythagoras juga. So, ini segi 4 kan. Bawah dia ni tapak dia. So, mesti segi sudut tegak. So, akan dapat 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. So, 16 tambah 36 jadi 48. So, sini akan jadi punca kuasa 48. Okey, so awak dah ada 2 sisi dan 1 sudut, bukan kandung. Awak ada lagi apa kat sini? Awak kena cari lagi 1 sisi sebab awak tak ada 1 sudut. Awak sudut ni yang dicari. So, BD dah tahu, BG dah tahu, awak kena cari DG. So, DG macam nak cari? DG ialah sini 6. Sini ialah 3. So, 6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. 36 tambah dengan 9. 45. So, punca kuasa 45 kat sini. Okay, awak diberi 3 sisi. Awak kena cari sudut. Okay, so sudut ni adalah sisi dia. Jadi, pegang rumus. Okay, awak kira. Yang ini bawa ke sana, ni bawa ke sini. Lepas tu ambil inverse. Okay, yang ini sorry yang ini bukan 48 ni, saya salah kira 52. So, sini 52. Saya kira awak akan dapat G dia, dah ambil kesongsangan dia, awak akan dapat 7.4.44 darjah.